Surah Al-Anfal merupakan surah ke-8 Al-Quran. Ia mempunyai 75 ayat dan merupakan surah Madani. Surah Al-Anfal telah turun sekitar 2 Hijrah, iaitu selepas peristiwa Perang Badar, perang konfrontasi fizikal pertama antara orang Islam dan bukan Islam. Anfal bermaksud harta rampasan. Dalam konteks surah ini, ia bermakna harta rampasan peperangan. Walaupun begitu, jika kita kaji bahasa Arab, kita tahu bahasa Arab adalah bahasa yang begitu tinggi. Pakar tafsir juga akan memberitahu bahawa anfal ini juga bermaksud lebihan. Pemilihan perkataan Arab ini menunjukkan bahawa harta rampasan bukanlah tujuan utama peperangan tetapi lebihan akibat peperangan. Keseluruhannya, terdapat 9 perperangan konfrontasi fizikal semasa di bawah kepimpinan Rasulullah SAW. Semuanya berlaku selepas hijrah. Yang pertama merupakan Perang Badar, manakala yang terakhir merupakan Perang Taif pada tahun 8 Hijrah. Gambaran yang lebih jelas boleh didapati di penghujung video ini melalui piktograf timeline Rasulullah SAW. Peperangan-peperangan Islam ini terjadi kerana 3 sebab utama. Untuk serangan balas, bagi mempertahankan diri, atau serangan awal preemptif terhadap puak-puak lain. Dalam hal ini, kita juga perlu hargai bahawa sewaktu mulanya penyebaran Islam, iaitu sebelum baginda berhijrah, umat Islam tidak dibenarkan bertindak balas, apatah lagi berperang. Mereka tidak berperang kerana tidak ada wahyu yang menyuruh demikian. Surah Al-Anfal ini menerangkan prinsip-prinsip umum dalam perang dan keamanan serta prinsip-prinsip moral dalam Islam melalui peristiwa pertempuran Badar itu sendiri. Surah Al-Anfal mempunyai tema-tema besar seperti berikut. Pertama, penjelasan harta rampasan perang dan konteks tauhid dalam peperangan. Bahagian permulaan surah Al-Anfal menjelaskan perihal rampasan harta perang, bahawa peperangan ini adalah kehendak dan ketentuan Allah jua, dan kepadanya lah dan Rasul lah kita beriman. Ada juga penjelasan berkenaan sebab-sebab pembahagian harta rampasan perang, bagaimana hendak membahagi harta rampasan perang, dan peraturan atau undang-undang pembahagian harta antara pemimpin dan rakyat. Tema besar kedua surah Al-Anfal ialah matlamat perang dalam Islam. Matlamat perang umat Islam adalah untuk menghapuskan segala faktor-faktor yang tidak baik ataupun rintangan bagi penubuhan kerajaan atau kebolehilaksanaan amalan ibadat dan kemasyarakatan Islam. Tema ketiga, pengajaran tauhid antara kebenaran dan kepalsuan. Pertempuran Badar telah berlaku supaya Islam diberi kemenangan atas kejahilan. Umat Islam harus mempercayai Allah dan tidak diperdaya oleh iblis sebagaimana orang kafir. Tema keempat, arahan dan perundangan mengenai peperangan dan keamanan. Umat Islam disuruh menghormati perjanjian selagi pihak lain tidak melanggar perjanjian tersebut. Umat Islam harus sentiasa bersedia untuk berperang tetapi harus mengutamakan pendamaian walaupun berdepan dengan musuh yang tidak dipercayai. Surah Al-Anfal juga membahaskan para tawanan perang dengan cara yang sangat halus dan mengkagumkan. Tema kelima, hidup bermasyarakat dalam Islam. Di penghujung surah ini dinyatakan mengenai golongan muhajirin dan ansar dan kelebihan pengorbanan mereka. Ia juga menyatakan beberapa artikel perlembagaan membezakan status umat Islam yang tinggal di dalam satu kawasan pemerintahan Islam berbanding daripada orang Islam
yang tinggal di luar hadnya. Surah Al-Anfal ini merupakan surah yang menarik kerana ia bermula dengan menyatakan untuk menghentikan persengketaan antara puak Muslim, tetapi dan diakhiri dengan hubungan persaudaraan sesama Islam. Surah Al-Anfal ayat kedua membincangkan dan memberitahu kita sifat-sifat orang yang beriman. Innamal mu'minuna alladhina idza dhukira Allah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun.